8 April, Buletin 1.30 bersama saya Hakim Lokman. Tajuk utama tengah hari ini. Perlukah Perintah Kawalan Pergerakan dilanjutkan? Kementerian Kesihatan isytihar 2 lagi kawasan zon merah. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kurang 60 jam lagi status arahan Perintah Kawalan Pergerakan PKP dijangka akan ditentukan sama ada dilanjutkan atau ditamatkan. Ini selepas tempoh 28 hari yang bermula 18 Mac lalu bakal berakhir Selasa depan. Seperti sebelumnya, kerajaan dijangka membuat pengumuman pada Jumaat ini yang pastinya dinantikan rakyat di seluruh pelosok tanah air. Jika diteliti, mungkin ada yang mengharapkan tempoh PKP tidak dilanjutkan selepas memasuki hari ke-22 pelaksanaan PKP hari ini dan ingin kembali kepada kehidupan normal. Namun yang pasti kerajaan akan membuat keputusan tepat berdasarkan situasi semasa kes COVID-19 di negara ini bagi memastikan keselamatan dan kesejahteraan rakyat. Justru orang ramai diminta untuk terus berada di rumah bagi memastikan keberkesanan PKP dalam memutuskan rantaian penyebaran wabak COVID-19. Setakat semalam, Malaysia merekodkan 3,963 kes dengan 2,579 kes masih dirawat dan 1,321 telah sembuh sepenuhnya. Manakala angka kematian berjumlah 63 orang. Perintah Kawalan Pergerakan PKP perlu dilanjutkan bagi mengekang penularan COVID-19. Pendirian pakar kesihatan awam itu mengambil kira kes kematian yang menjangkau 61 mangsa setakat ini. Selain pertambahan kes jangkitan baru setiap hari, ia dianggap langkah terbaik bagi mengekang penularan wabak itu. Presiden Persatuan Doktor Islam Malaysia Pedim Datuk Dr. Ahmad Syukri Ismail berkata pihaknya menyokong PKP diteruskan untuk beberapa minggu lagi. Katanya tanpa PKP, usaha kerajaan untuk mengekang wabak berkenaan dan memutuskan rantaian jangkitan sukar dilakukan jika dilihat kepada kes jangkitan yang dilaporkan setiap hari. Pihaknya turut menerima laporan kemungkinan berlaku gelombang ketiga penularan wabak itu kerana dianggarkan kira-kira 8,000 lagi rakyat Malaysia akan pulang ke tanah air pertengahan bulan ini. Tambahnya, PKP yang dilaksanakan kini masih mempunyai kelonggaran untuk rakyat bergerak dari satu daerah ke daerah lain atau ke negeri lain dengan syarat mendapat izin pihak polis. Kerajaan dijangka akan mengumumkan status PKP sama ada diteruskan atau tidak pada Jumaat ini. Dua lagi kawasan dikategorikan sebagai zon merah wabak COVID-19. Menurut Pusat Kesiapsiagaan dan Tindak Cepat Krisis Kebangsaan CPRC Kementerian Kesihatan KKM, pertambahan dua kawasan itu menjadikan jumlah keseluruhan zon merah adalah 23 lokasi. Berdasarkan statistik yang dimuat naik di Twitter KKM hari ini, lokasi terbaru itu membabitkan daerah Sepang Selangor dengan 46 kes serta Kota Samarahan Sarawak dengan 42 kes setakat 12 tengah hari semalam. Daerah lain yang turut dikategorikan sebagai zon merah termasuk Ceras, Kepong, Lembah Pantai dan Titiwangsa di Kuala Lumpur, Petaling, Hulu Langat, Gombak dan Klang di Selangor, Batu Pahat, Johor Bahru dan Keluang, Johor serta Seremban dan Rembau Negeri Sembilan. Sementara itu, Lembah Pantai mencatatkan kawasan tertinggi positif COVID-19 iaitu sebanyak 412 kes, manakala Hulu Langat dan Petaling masing-masing mencatat 345 dan 306 kes positif COVID-19. Zon merah dikategorikan bagi jumlah melebihi 41 kes, zon jingga 20 hingga 40 kes, zon kuning 1 hingga 19 kes dan zon hijau tiada kes. Setakat ini, Selangor masih mencatat bilangan kes paling tinggi positif COVID-19 iaitu sebanyak 1,020 kes, manakala Perlis kekal merekodkan kes terendah 17. Tahap kesedaran orang ramai dalam pada itu semakin meningkat untuk melakukan penjarakan sosial termasuk penjagaan kebersihan diri dengan lebih kerap. Di lokasi tumpuan seperti Pasaraya, pelbagai usaha turut dilakukan berpandukan kepada saranan kerajaan untuk memendung penularan COVID-19. Di Pasaraya Maidin USJ Subang Jaya Selangor, pihak pengurusan mengambil inisiatif memasang terowong sanitasi. Ia sebahagian daripada usaha pasaraya ini selain pemeriksaan suhu badan dan prosesnya cemar troli pengguna dan juga rak barang. Salah satu cara yang terbaiklah untuk pasaraya untuk mengadakan langkah-langkah berjaga untuk COVID-19 ini
So saya harap pasal yang lain pun dapat buat benda yang sama lah. Okeylah, maksudnya lagi rasa selamat, ada protection lah. Mesin ini akan dipasang di beberapa lagi cawangan selain waktu operasi pasaraya diawalkan setengah jam untuk golongan warga emas, OKU, ibu mengandung serta pekerja barisan hadapan. Apa yang pelanggan-pelanggan Maidin akan buat, bila dia masuk, dia akan hand sanitizer, kita ada hand sanitizer di sana. Lepas itu, ada satu pegawai yang akan mengambil suhu badan, memastikan tuan-tuan tak demam. Lepas itu boleh masuk di dalam mesin ini. Bila masuk aja ada spray air dengan chemical tu, sebetulnya hand sanitizer ni sebetulnya. Inilah pula usaha inovatif untuk membantu Barisan Hadapan menangani wabak COVID-19. Universiti Islam Antarabangsa Malaysia UIAM menghasilkan prototipe robot yang boleh membantu doktor berdepan dengan pesakit dengan membuat saringan dari jarak jauh. Robot yang diberi nama Medibot dibangunkan pakar robotik Kuliah Kejuruteraan dan Kuliah Teknologi Maklumat Komunikasi. Dilengkapi alat kawalan jauh bervisual, doktor berinteraksi dengan pesakit tanpa perlu bersemuka. Ini sekaligus mengurangkan risiko kepada petugas kesihatan. Ia juga dilengkapi dengan sensor termal untuk mengesan suhu badan pesakit dan sistem penggera jika seseorang pesakit mencapai suhu badan yang tinggi. Medibot juga mempunyai sistem semburan nyah kuman. Dari situ kami mendapat idea untuk dapat buat telepresence robot supaya doktor boleh berkomunikasi dengan pesakit dari jarak yang jauh, di samping doktor boleh kawal sendiri robot tu. Ini satu inovasi yang saya rasa cukup relevan dalam keadaan sekarang. Walaupun banyak kita membantu dari segi PPE, tapi ini saya rasa ganjil daripada yang lain kerana dia dapat menolong secara langsung untuk membuat diagnosa pesakit, khususnya pesakit-pesakit yang dalam keadaan yang agak positif. Robot ini akan ditempatkan di pusat perubatan UIAM di Kuantan untuk proses pembangunan seterusnya. Penempatan orang asli suku Batik di Kampung Kuala Koh yang pernah menjadi zon merah berikutan wabak demam campak tahun lalu kini sekali lagi sunyi dan tidak berpenghuni. Penduduk kampung dipercayai kembali ke hutan dan enggan bertemu orang luar kerana bimbang wabak COVID-19. Ikuti laporan wartawan Shanun Hanif Abdullah Suhaimi di Gua Musang. Perjalanan sejauh 16 km dari laluan utama Felda Ciku 3 ke Kuala Koh ini sunyi tanpa kelibat penduduk orang asli. Usaha menghantar bantuan makanan tidak kesampaian kerana pengunjung yang lazimnya disambut ramai penduduk terutama kanak-kanak kini sebaliknya sunyi sepi. Penduduk dipercayai berpindah ke sekitar Sungai Kuala Koh yang kaya dengan sumber makanan. Hari pertama kita dapati masyarakat orang asli sudah tiada di kampung ni. Bukan setakat dia orang. Binatang pelihara dia orang pun dia orang bawa sekali, dan kita mendapat tahu dia orang ke salah satu bukit yang berada di belakang kampung ni lah. Bukit ni takut orang tu mari jalan kampung-kampung dia terus dia lari masuk hutan. Dia takut, dia pernah kat sini dia dah dulu dia tahun lepas dia dah kena penyakit dah macam ni. Ni yang kedua macam ni pula terus dia lari. Ini kali kedua penduduk mengasingkan diri sejak kejadian penyakit berjangkit sebelum ini yang meragut 15 nyawa penduduk. Selain 290 penduduk Kuala Koh, difahamkan kira-kira 300 suku Batik dari Felda Aring 5 turut berpindah ke penempatan dalam hutan. Berdasarkan kesan-kesan yang ada, masyarakat orang asli suku kaum Batik telah meninggalkan kampung ini kira-kira 2 minggu ataupun sejak permulaan PKP dilaksanakan. Dan surau yang ada di sini juga kalau dilihat terdapat kesan-kesan tidak digunakan dalam tempoh itu. Penduduk di sini begitu bimbang sekiranya orang luar datang dan menyebabkan mereka dijangkiti. Itu saja laporan saya, Syahnun Hanif Abdullah Suhaimi daripada Gua Musang, Kelantan untuk TV3. Penularan wabak COVID-19 mengundang risiko dan dilema bagi perniagaan serta penganjuran majlis keramaian. Syarikat perunding majlis dan perancang perkahwinan antara yang terkesan dan dijangka memerlukan tempoh yang panjang untuk kembali beroperasi. Laporan Kumaran Rajamani.
Ketika ada perniagaan mampu segera beroperasi selepas tamat tempoh kawalan pergerakan, sebaliknya pula bagi majlis keramaian dan perhimpunan yang dijangka akan ditangguhkan untuk tempoh sehingga 1 tahun. Pengusaha kini perlu memikirkan pelbagai perubahan cara beroperasi bagi memastikan kaedah penganjuran acara dan majlis yang selamat. Terowong hukuman tu, itu pun salah satu jalan lah juga kan untuk memulihkan balik untuk orang berhimpun. Kalau rasa benda tu okey, why not kerajaan keluarkan dana untuk support di setiap permis yang mana wajib ada event yang mana nak berjalan. Bagi perunding perkahwinan, pendapatan mereka merudum. Namun kos operasi mencecah ribuan ringgit sebulan. Selepas PKP ni, pelanggan kita memang mungkin dia berfikir panjang untuk terhad untuk melakukan kenduri ataupun tak. Sebab mereka takut benda ni berkemungkinan besar mungkin akan jadi balik kan. So, Abang Ray merasa benda ni memang akan menjejaskan kami semua as a wedding planner ataupun perunding perkahwinan ni, sebab kami berniaga pun hanya bergantung harap pada customer saja. Justru kerajaan dicadang untuk mengkaji kesan kepada setiap bentuk perniagaan dan menggerakkan inisiatif bantuan yang bersesuaian. Banyak syarikat pengurusan majlis dan perunding perkahwinan memulakan perniagaan mereka dari bawah dan membina jenama mereka secara berperingkat. Hakikatnya hari ini mereka berada dalam satu persimpangan yang memberikan mereka risiko dan juga halangan yang memungkinkan perniagaan mereka ini terpaksa gulung tikar. Justru tumpuan dialihkan kepada kerajaan agar sebarang insentif atau inisiatif yang dibangunkan akan turut menumpukan kepada kumpulan ini. Mesej mereka jelas. Ambil masa, tak apa. Tapi jangan lupa. Laporan Kumar Rajmani, TV3, Kedah. Sultan Selangor Sultan Sharafuddin Idris Shah memutuskan untuk tidak mengadakan majlis berbuka puasa dan solat tarawih bersama rakyat di masjid seluruh negeri Ramadan tahun ini. Setiausaha Sulit Sultan Selangor Datuk Muhammad Munir Badi memaklumkan keputusan itu diambil oleh baginda selepas mengambil kira faktor keselamatan susulan penularan wabak berbahaya COVID-19. Dalam satu kenyataan di Facebook Selangor Royal Office, beliau berkata sudah menjadi tradisi kepada baginda pada setiap bulan Ramadan untuk mengadakan majlis berbuka puasa dan menyampaikan sumbangan hari raya daripada Lembaga Zakat Selangor kepada asnaf serta fakir miskin di negeri itu. Bagaimanapun, Sultan Selangor dengan berat hati memutuskan untuk tidak mengadakannya. Beliau berkata sumbangan duit raya serta agihan zakat kepada asnaf serta golongan yang memerlukan akan diteruskan dengan kaedah lain. Manakala bagi penerima yang tidak memiliki akaun bank, LZS akan memberikan voucher tunai untuk dikeluarkan di mana-mana cawangan bank Islam. Penurunan harga minyak mentah dunia ke paras $10 Amerika setong mungkin akan berlaku jika simpanan komoditi itu mencapai kapasiti maksimumnya. Menurut penganalisis perang harga minyak antara Arab Saudi dan Rusia serta pengurangan mendadak permintaan susulan Sekatan Pergerakan Global bagi membendung penularan pandemik COVID-19 memberi tekanan kepada harga minyak untuk terus diniagakan rendah. Pada pagi ini, harga kontrak penanda aras minyak mentah antarabangsa Brent naik 2.5% kepada sekitar $32 Amerika setong. Katanya, tiada pihak yang menjangkakan harga minyak boleh jatuh 24% dalam sehari. Namun, keadaan itu sudah berlaku pada bulan lalu. Pasaran minyak berdepan kesukaran berikutan pengurangan permintaan dan lebihan bekalan sekaligus memberi tekanan kepada harga minyak untuk kembali ke paras selesa sebelum ini. Susulan penutupan operasi ladang dan kilang sawit di 6 daerah Sabah akibat kes COVID-19, Kementerian Perusahaan, Peladangan dan Komoditi mencadangkan supaya operasi di daerah itu dapat diteruskan khususnya bagi kawasan yang tidak terjejas jauh di pedalaman dan terasing daripada kawasan yang terjejas. Menterinya Datuk Muhammad Khairuddin Ahmad Razali berkata, ladang dan kilang di kawasan ini haruslah beroperasi dengan pematuhan langkah-langkah pencegahan lebih ketat dan prosedur operasi standard SOP seperti digariskan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia KKM. Pihak kementerian juga telah mengemukakan surat rayuan kepada Ketua Menteri Sabah Datuk Seri Muhammad Shafie Apdal supaya mempertimbangkan semula perintah penutupan operasi bagi 6 daerah itu. Sebelum ini, dalam temu eksklusif bersama TV3, Datuk Seri Muhammad Shafie berkata kerajaan negeri akan meneliti semula keputusan penutupan itu dan dijangka dimengumumkan kata putus hari ini. Kerajaan negeri sebelum ini memutuskan penutupan operasi ladang dan kilang sawit di 6 daerah ditutup selepas 7 pekerja ladang disahkan positif COVID-19.
Luar negara, Presiden Amerika Syarikat mengancam untuk menyekat dana kepada Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO. Donald Trump mendakwa agensi antarabangsa itu melebihkan China dalam usaha menangani pandemik COVID-19. Bagaimanapun, Trump tidak memberikan butiran lanjut jumlah dana yang akan disekat atau bila tindakan itu akan diambil. Amerika Syarikat merupakan penyalur dana terbesar dalam pembiayaan WHO. Trump turut mempersoal WHO memberikan saranan yang salah ketika merujuk kepada nasihat PBB agar mengurangkan perjalanan antarabangsa untuk menghentikan virus yang mula merebak dari China. Ujarnya, mujur beliau menolak nasihat WHO untuk membuka sempadan negara itu kepada China. China menghadapi kritikan di Washington, terutamanya dari Parti Republikan dalam cara menangani pandemik. Trump menyatakan keraguan mengenai ketepatan statistik China untuk kes-kes kematian berhubung pandemik itu. Bagaimanapun, Trump sendiri telah dikritik secara meluas kerana awalnya menyamakan virus itu dengan sesama biasa. Malah berkata pandemik itu di bawah kawalan sebelum menyedari ia adalah isu kecemasan negara. Negara Uncle Sam itu sekali lagi mencatatkan angka kematian harian tertinggi akibat COVID-19. Untuk tempoh 24 jam lalu, 1,939 kematian dilaporkan menjadikan jumlahnya kini mencecah 12,722. Angka itu berdasarkan satu penyebelahan oleh Universiti Johns Hopkins setakat jam 8.30 malam waktu tempatan. Sekaligus meletakkan Amerika ketiga terburuk setakat ini selepas Itali dengan 17,127 korban dan Sepanyol 13,798. Ketika ini, 1.4 juta orang dijangkiti COVID-19 dengan lebih 80,000 kes baru dalam tempoh 24 jam dilaporkan. Kementerian Kesihatan Singapura mengesahkan 106 kes jangkitan baru COVID-19 menjadikan jumlah keseluruhan kepada 1,481 kes di Republik itu. Kes terbabit meliputi 39 berkaitan dengan kluster asrama pekerja asing dan 23 kes dikaitkan dengan kluster bukan asrama. Dua asrama yang diwartakan sebagai kawasan pengasingan S11 Dormitory at Punggol di Seletar North Link mempunyai 98 kes yang disahkan. Manakala 34 kes di West Light Toh Guan di Toh Guan Road East. 3 kes dilaporkan daripada sektor penjagaan kesihatan awam membabitkan 2 jururawat masing-masing di Hospital Besar Singapura dan Hospital Besar Ng Teng Fong. Manakala 1 kes lagi adalah pembantu kesihatan di Poliklinik Hugang. 6 orang sudah meninggal dunia berikutan komplikasi akibat jangkitan COVID-19. Setakat 12 tengah hari semalam, 17,819 dikenal pasti kontak rapat yang sudah dikuarantin. Selepas 76 hari menguatkuasakan perintah berkurung, Pusat Penyebaran Asal Pandemik COVID-19 Wuhan, China mengumumkan menamatkan perintah itu. Kesemua laluan masuk utama dan sempadan dibuka semula. Bagaimanapun, beberapa arahan sekatan di kawasan bandar itu dikekalkan. Pihak berkuasa juga memberi amaran ancaman jangkitan tetap ada dan belum berakhir. Bandaraya dengan populasi 11 juta itu mula ditutup 23 Januari lalu. Dan hari ini, semua pelawat mahupun pelancong dibenarkan meninggalkan bandar itu. Perkhidmatan kereta api dan kapal terbang disambung semula selain kebenaran akses ke lebuh raya. Pengendali perkhidmatan rel Wuhan menjangkakan lebih 55,000 penumpang akan meninggalkan Wuhan dengan perkhidmatan rel. Untuk rekod, China merekodkan hampir tiada jangkitan tempatan baru dalam tempoh seminggu. Selepas membadai Kepulauan Solomon dan Vanuatu dengan kesan kemusnahan yang teruk, taufan tropika Harold mula melanda Fiji dengan kelajuan angin mencecah 240 km sejam. Perkhidmatan cuaca rasmi Nadraki berkata, walaupun kekuatan taufan itu menurun daripada kategori 5 kepada 4, Harold dikategorikan amat berbahaya. Penduduk di selatan pulau terbabit dinasihatkan berlindung di kawasan selamat. Taufan itu tiba di luar pesisir selatan pulau utama Fiji, VT level, sebelum mendekati daratan berbanding jangkaan awal. Kekuatannya berupaya mengakibatkan kemusnahan infrastruktur serta harta benda selain kehilangan nyawa. Taufan Harold meragut 27 nyawa di Kepulauan Solomon minggu lalu sebelum membadai Vanuatu sehingga memusnahkan sebahagian besar bandar Luganville semalam. Kerajaan telah menarik balik sekatan perjalanan domestik antara langkah membendung penularan COVID-19 bagi membolehkan bantuan bencana disalurkan ke utara dari Port Vila.
Hai, saya Siti Khadijah Jaafar. Saya ingin berkongsikan pesanan agar kita sama-sama dapat mematuhi perintah kawalan pergerakan. Jangan ke mana-mana kalau tak ada yang mustahak. Selamatkan diri dan juga keluarga, elak daripada jangkitan wabak COVID-19. Kita takkan tahu siapa yang duduk di kiri ataupun kanan kita yang mungkin sudah dijangkiti dengan wabak ini. Jadi duduk rumah diam-diam, teruskan menonton TV3. Berita terkini dan pelbagai program menarik sentiasa ada untuk anda. Perkembangan sukan, meskipun menyedari atlet angkat berat negara ketika ini menjadi mangsa pergantungan daripada Persekutuan Angkat Berat Antarabangsa IWF, Persekutuan Angkat Berat Malaysia PABM tidak mahu membuat keputusan terburu-buru untuk mengemukakan rayuan terhadap tempoh setahun pengantungan yang diterima badan induk itu. Menurut Presiden PABM Datuk Ayub Rahmat, pihaknya mempunyai 21 hari untuk membuat sebarang keputusan lanjut dan perlu melihat daripada sudut undang-undang, kos dan kesannya secara menyeluruh sebelum mengemukakan rayuan. Dalam keadaan genting ini juga, PABM akan mengetatkan lagi pemilihan jurulatih dengan setiap daripada mereka harus memiliki sijil praktik kejurulatihan yang dikeluarkan Badan Induk Angkat Berat negara itu. Pendekatan itu diambil bagi memastikan jurulatih yang dipilih benar-benar berwibawa dan dapat mengawal atlet daripada mengambil bahan terlarang. Sebagai rekod, PABM digantung daripada menyertai sebarang aktiviti IWF selama setahun bermula 1 April ini hingga 1 April 2021 selain semua atlet angkat berat kebangsaan tidak dibenarkan untuk menyertai Sukan Olimpik Tokyo 2020. Badan dunia itu juga tidak membenarkan atlet negara menyertai sebarang kejohanan dan program anjuran IWF selama 5 bulan sehingga 1 September 2020 susulan beberapa kes doping pada 2018. Walaupun negara masih berada dalam Perintah Kawalan Pergerakan PKP ketika ini, Menteri Belia dan Sukan Datuk Seri Rizal Marikan Naina Marikan sempat meninjau perkembangan semasa atlet dan jurulatih negara. Dalam satu perbincangan dan perjumpaan dalam talian di Kementerian Belia dan Sukan KBS semalam, atlet dan jurulatih yang terlibat dalam perbincangan termasuklah jaguh basikal trek negara Azul Hasni Awang, Ratu Gimnastik Farah N. Abdul Hadi, atlet Paralimpik Muhammad Ziyad Zulkifli dan pengarah kejurulatihan Persatuan Badminton Malaysia BAM Wong Chun Han. Antara dibincangkan keadaan dan kesihatan atlet dan jurulatih ketika ini serta status program latihan atlet sepanjang tempoh Perintah Kawalan Pergerakan. Rata-rata berkongsi program latihan masing-masing dalam usaha mengekalkan prestasi menjelang tamasya besar khususnya Sukan Olimpik dan Paralimpik Tokyo. Datuk Seri Rizal Marikan mengakhiri sidang video dengan mengingatkan semua atlet dan jurulatih untuk menjaga kesihatan dan penjarakan sosial. Presiden La Liga Javier Tebas tidak menolak kemungkinan saingan bola sepak di negara itu akan kembali bersambung Mei depan sekiranya perintah berkurung akibat pandemik COVID-19 berakhir 26 April ini. Jelas Tebas, kelab Spanyol boleh mengalami kerugian sehingga 1 bilion euro jika musim ini tidak dilengkapkan. Berdasarkan saingan utama La Liga ketika ini, saingan elit itu sudah mengharungi 27 perlawanan dan berbaki 11 perlawanan lagi untuk ditamatkan. Tebas menjangkakan sekiranya saingan La Liga kembali disambung Mei nanti, saingan bola sepak negara itu kemungkinan besar akan tamat lebih lewat. Apapun setakat ini, tiada pasukan dibenarkan berlatih sehingga perintah berkurung tamat di Spanyol.